Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang ini di dalam pembacaan hadis daripada kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, dan kita berada pada tajuk berkenaan tentang fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan riwayat. Kita telah tiba pada bab yang ke-16 di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk latarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti dan pasti kamu akan mengikuti jalan cara hidup orang yang terdahulu, orang yang sebelum daripada kamu. Maka ini pun adalah antara ujian untuk umat Nabi SAW pada akhir zaman. Mereka mengikuti jalan dan cara umat-umat yang terdahulu daripada Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Riwayat 2177, teruskan. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar ila Hunain, menuju ke Hunain, peperangan Hunain. Maka peperangan Hunain berlaku pada Syawal tahun yang ke-8 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Marra, maka Nabi telah melewati bisyajarah dengan satu pokok lil musyrikina yang menjadi kepercayaan orang-orang musyrik. Yuqalu laha, dan pokok itu dipanggil Zatu Anwat, pokok tempat menggantung sesuatu. Yuqalu Zatu Amwat, maka pokok untuk menggantung sesuatu. Nama dia adalah pokok untuk menggantung sesuatu. Maka apakah yang orang musyrik gantungkan di situ? Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Kebiasaannya mereka akan gantung di situ senjata mereka. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, maka ismu syajarah bi'ainiha, nama pokok itu sendiri adalah Zatu Anwat. Kanat lil musyrikina yanutun, orang-orang musyrik mereka suka untuk menggantung. Ayyu'allikun, mereka suka untuk menggantung, dan mereka menggantungkan di situ senjata mereka. Wa ya'kifuna haulaha, dan mereka akan pada waktu itu berada dan duduk di sekitarnya, dan mereka anggap pokok itu mendatangkan sesuatu kebaikan, dan itulah kepercayaan mereka. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka berkata, wahai utusan Allah, ij'al lana, jadikanlah untuk kami Zata Anwat, sesuatu seperti Zata Anwat, sesuatu seperti Zatu Anwat, adanya pokok untuk kami umat Islam juga menggantung sesuatu. Kama, seperti mana untuk orang-orang musyrik mereka ada Zatu Anwat. Maka kata para ulama, para sahabat mencadangkan ini bukanlah kerana mereka sengaja, tetapi kata para ulama, dhannan minhum, sebagai satu sangkaan daripada para sahabat, anna hadza amrun mahbubun lillah, bahawa mereka anggap perkara ini disukai oleh Allah, memuliakan pokok, memuliakan tanaman dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama mereka anggap itu disukai juga oleh Nabi SAW, padahal ianya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Maka sebab itu Nabi SAW tegur sabda Nabi, Subhanallah, Maha Suci Allah, hadza kama qala qaum Musa, ini adalah sama seperti yang diminta oleh kaum Nabi Musa, ij'al lana, jadikanlah untuk kami ilahan, Tuhan, seperti mana telah dijadikan untuk mereka Tuhan, iaitu berhala-berhala. Maka sabda Nabi, wallazi nafsi biyadih, dan demi zat yang pada
penguasaannya jiwaku. La tarkabunna, pasti dan pasti kamu akan mengikuti sunnata, cara hidup, jalan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maka Nabi SAW menyebut umat ini sedikit demi sedikit mereka akan mengikut cara hidup dan jalan umat-umat yang terdahulu. Terus hadis hadza, nama penuh Abu Waqid adalah Al-Harith bin Auf, dan dalam hadis dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Terus bab yang ke-17 berkenaan antara tanda-tanda kiamat, manusia boleh bercakap dengan binatang. Adapun ad-dabbah itu tanda kiamat yang tersendiri. Tetapi manusia pada akhir zaman betul-betul dekat dengan waktu kiamat, maka dia boleh bercakap dengan binatang. Dia boleh bercakap dengan tongkat dia. Dia boleh cakap pada waktu itu dengan anggota tubuh badan dia. Ini adalah antara tanda-tanda kiamat yang kita takkan faham sebagai salah satu daripada mukjizat kebenaran sabda Nabi SAW. Terus sabda Nabi SAW, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la taqumus sa'ah, tidaklah terjadinya kiamat sehingga tukallimus siba'ul insa, binatang buas akan berbicara dengan manusia. Ada pendapat mengatakan ad-dabbah, adapun ad-dabbah memang boleh berbicara seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi sebahagian menyebut memang binatang buas biasa. Binatang buas biasa akan berbicara dengan manusia. Wa hatta, dan sehingga yukallimur rajul, seorang manusia boleh berbicara ala batu sautih, dengan penghujung tongkat dia. Tongkat dia boleh berbicara dengan manusia tersebut. Wa syiraku na'lih, dan tali kasut dia pada waktu itu boleh berbicara dengan dia. Wa tukhbiruhu, dan akan mengkhabarkan kepadanya, fakhizuhu, pahanya, bima ahdatha, dengan apa yang telah dilakukan, ahluhu, oleh keluarganya, ba'dahu, sewaktu ketiadaannya, bukan selepas kematiannya, tapi sewaktu ketiadaannya. Waktu lelaki ni tak ada, apa yang keluarga dia buat, apa yang isteri dia buat, maka tangan akan memberi saksi. Dan kata para ulama, ini sebagai salah satu keadaan nak menunjukkan kepada kebenaran sewaktu berlakunya mahsyar dan hari kiamat, yang mana tangan boleh berbicara, anggota tubuh badan boleh berbicara. Maka ini antara tanda-tanda besar kiamat. Terus dan Qasim bin Fadl, salah seorang perawi, beliau adalah thiqah, dipercayai, makmun, aman daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan rosaknya hadis di sisi para ulama hadis. Antara yang menthiqahkan Qasim bin Fadl adalah Yahya bin Sa'id dan Abdul Rahman bin Mahdi. Bab yang ke-18 berkenaan tentang terbelahnya bulan, dan ini telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, in falaqa, telah terbelah bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ishhadu, saksikanlah kamu bahawa terbelahnya bulan ini. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, maka kata para ulama, wala yumkinu inkaruhu, dan tidak mungkin untuk menafikan akan bahawa berlakunya akan terbelahnya bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada baris bawah dia hujung, wadda'at jama'atun minal muhaddisin, sebahagian para ulama hadis menyebut bahawa sabitnya bulan terbelah pada zaman Nabi begitu banyak riwayat sehingga sampai kepada had tawatur, sampai kepada had ianya adalah pada waktu itu mutawatir. Maka terbelahnya bulan termasuk daripada tanda-tanda kiamat, cuma itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Terus
Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-9 berkenaan tentang ditelan bumi. Al-khasaf bermaksud ditelan bumi. Ada juga yang menterjemahkan sebagai gempa bumi. Sebab bila berlakunya gempa bumi, maka ada yang ditelan oleh bumi. Maka ketika mana dekatnya kiamat, akan ada banyak manusia yang ditelan oleh bumi. Terus riwayat 2180 terus. Daripada Huzaifah bin Asid radhiyallahu ta'ala, beliau berkata asyrafa. Asyrafa maksudnya ittala'a. Ittala'a bermaksud melihat daripada tempat yang tinggi. Asyrafa juga bermaksud nazara. Maka telah melihat kepada kami Nabi SAW min ghurfatin, daripada tempat yang tinggi. Daripada tempat yang tinggi. Dan di sini ghurfah merujuk juga kepada penempatan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi SAW di Quba. Dan ada juga beberapa pandangan yang lain. Cuma ghurfah bermaksud tempat yang tinggi dan kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai bilik. Wa nahnu natadzakar, dalam keadaan kami sedang berbicara tentang kiamat, kata Huzaifah bin Asid. Maka Nabi SAW telah bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah berlakunya kiamat sehingga kamu melihat asyra ayat, 10 tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari daripada arah barat. Maka terbitnya matahari daripada arah barat, maka ianya adalah tanda-tanda kiamat. Cuma kata para ulama, hadis ini tidak mengikut turutan tanda-tanda besar kiamat yang berlaku. Maka dalam tanda-tanda kiamat, para ulama bahagikan ada tanda kecil, ada tanda sederhana dan tanda besar. Adapun ini adalah tanda-tanda besar. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan fi Kitabil Ba'ts wan Nusyur daripada Al-Hakim Abu Abdullah anna awwal al-ayah, sesungguhnya tanda-tanda besar kiamat yang pertama adalah munculnya Dajjal. Kemudian selepas Dajjal turunnya Imam Mahdi. Kemudian selepas itu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian selepas itu keluarnya Ad-Dabbah, binatang yang boleh berbicara. Kemudian barulah terbitnya matahari daripada arah barat. Ini adalah apa yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi. Dan ada juga sebahagian para ulama, mereka menyebut berlaku matahari daripada barat dulu, barulah keluarnya Dabbah yang pada waktu itu akan berbicara dengan manusia. Kemudian Ya'juj Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wad-Dabbah, keluarnya Ad-Dabbah. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga di dalam kitab Majma'ul Bihar, bahawa Dabbatul Ard qila tuluha, tingginya binatang ini adalah setinggi 60 hasta. Zatu qawaim, mempunyai 4 kaki. Wakila mukhtalifatul khilqah, ada yang menyebut dabbah ini mempunyai campuran bentuk rupa. Tushbihu iddatan minal hayawan, ada padanya gabungan beberapa jenis binatang. Yatasadda'u jabal as-Safa, kali pertama nampak binatang ini ketika mana dia muncul di Bukit Safa. Fayakhruju minhu, maka dia akan keluar daripada Bukit Safa pada malam hari. Dan bersama dengan dia adanya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. La yudrikuha talib, tak ada orang boleh mengejarnya. Wala ya'jizu harib, dan tidak ada orang yang boleh lari daripada dia. Tadribul mu'min bil asa, dia akan memukul orang beriman dengan tongkat Nabi Musa, maka akan tertulislah pada wajah orang beriman mukmin. Dan dia akan mencopkan pada orang kafir dengan cincin Nabi Sulaiman, maka tertulislah pada wajah orang tersebut kafir, iaitu orang yang engkar dan enggan. Kerana bila terbitnya matahari daripada barat, Allah dah tidak terima sebarang iman dan taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian sabda Nabi SAW, wa thalathatu khusuf, dan akan ada 3 kali gempa bumi yang kuat ataupun manusia ditelan oleh bumi. Khasfun bil masyriq, satu berlaku di timur, wa khasfun bil maghrib, dan satu berlaku di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan satu lagi berada di semenanjung Arab. Akan berlaku 3
kali manusia ditelan oleh bumi. Wanarun, dan akan ada api yang keluar daripada tengah adan, tasuku, dan api ini akan menghalau manusia, au tasyur, akan mengumpulkan manusia, fatabitu ma'ahum, maka api ini akan berhenti apabila manusia bermalam untuk berehat. Wataqilu, dan api ini akan berhenti ketika mana manusia pada waktu itu berhenti untuk berehat tengah hari. Qailulah, berehat tengah hari. Maka ini adalah antara tanda-tanda kiamat. Dan ke manakah api ini nak menghalau manusia? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang terakhir. Wa'lam annahu waqa'ar riwayat. Ada riwayat yang menerangkan kepada kita bahawa mahsyar dan hisab berlaku di bumi Syam. Di situlah manusia dihalau untuk dikumpulkan. Terus wabila qala hadatsana. Kemudian antara tanda kiamat yang lain adalah ad-dukhan, adalah asap. Wabila qala hadatsana, terus terus dan antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah kemunculan Dajjal dan juga asap. Maka asap ini akan meliputi dan berada di seluruh dunia. Dia bukan satu dua tempat. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke-6, 246. Maka firman Allah di dalam surah Ad-Dukhan, fartakib, maka tunggulah kamu wahai Muhammad, pada hari langit akan datang membawa asap mubin, yang jelas nyata, yang syannas, asap ini akan meliputi, menyelubungi semua manusia. Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Berkata para ulama, fal aktsaruna ala anna al-murada bihi ma asaba Quraisyan. Ada berpandangan asap di sini bermaksud adalah kemarau yang pernah menimpa Quraisy. Ada yang berpandangan begitu. Namun 3 baris daripada bawah, wa qad dhahaba al-ba'd, dan ada sebahagian para ulama berpandangan bahawa maksud daripada asap di sini adalah kemunculan asap yang telah dijanjikan pada tanda-tanda kiamat. Dan inilah pandangan Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan orang yang mengikutinya. Li'annahu qad rawa, bahawa sesungguhnya ketika mana beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW ketika mana mengira tanda-tanda kiamat, wa'adda minha ad-dukhan, Nabi turut mengira ad-dukhan sebagai salah satu tanda kiamat. Maka pernah ditanya kepada Nabi, wa mad-dukhanu ya Rasulullah, apakah itu asap yang dimaksudkan wahai utusan Allah? Maka Nabi SAW telah baca surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 tadi, dan Nabi bersabda, yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib, asap ini akan meliputi daripada timur ke barat. Wa yamkusu arba'ina yauma, asap ini akan menyelubungi manusia selama 40 hari. Fal mu'minu yasiru kazukam, orang-orang beriman hanya akan menjadi seperti selsema sahaja. Wal kafiru kasakran, namun orang kafir akan cukup tersiksa dengan azab ini. Sebab itu dalam Al-Quran mereka pada waktu itu minta untuk azab ini dihilangkan. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun, mereka minta azab ini untuk dihilangkan dan mereka janji untuk beriman. Namun firman Allah, anna lahumuz zikra, mana mungkin mereka nak beriman, wa qad ja'ahum rasulun mubin, padahal sebelum itu pun rasul telah datang dan mereka tetap tidak beriman. Maka ini adalah ad-dukhan, tanda-tanda besar kiamat. Terus dan antara tanda-tanda kiamat yang ke-10, imma rihun, adalah angin yang kuat. Rihun ay rihun syadid, angin yang kuat. Tatarahuhum, yang akan mencampakkan manusia fil bahri, di dalam lautan. Antara tanda kiamat juga akan datangnya angin yang kuat yang akan menerbang dan mencampakkan manusia ke dalam lautan. Dan antara tanda kiamat juga adalah turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam.
Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2181. Terus daripada Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yantahin nas, manusia pada akhir zaman tidak akan berhenti daripada memerangi Baitullah. Maka antara tanda kiamat, manusia berusaha untuk menyerang Baitullah, untuk menghancur dan membinasakan Baitullah, sehingga akan ada satu pasukan hatta idza kanu bil Baida, sehingga ketika mana pasukan tentera yang besar ini tiba di Baida, maka khusifa, mereka ini akan ditelan bi awalihim, mereka ini akan ditelan oleh bumi daripada awal dan akhir, walam yanju, dan tidak akan selamat juga awsatuhum, bahagian tengah mereka. Maka berterusan manusia cuba untuk menyerang Baitullah, sampailah satu ketika ditelan semua mereka di dalam satu kali telan oleh bumi. Maka para sahabat bertanya, perawi bertanya, maka aqultu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, faman kariya minhum, adakah orang yang kena paksa pun pada waktu itu akan ditelan? Maka sabda Nabi, yab'atsuhumullah, semua orang akan ditelan, namun Allah akan membangkitkan mereka berdasarkan apa yang ada dalam hati mereka. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 2182. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, yakunu fi akhir hadhil ummah, pada penghujung waktu umat ini, antara tanda-tanda kiamat, khasfun, berlakunya pada waktu itu manusia ditelan oleh bumi, wa maskhun, manusia diubah wajah mereka, wa qadfun, dan manusia akan dilempari dengan angin beserta dan batu. Qadfun ay ramyun bil hijarah. Kata para ulama, seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Lut, yang mana akan datangnya angin berserta dengan batu yang dilemparkan kepada mereka. Maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, wahai Rasulullah, anuhlaku, adakah kami akan dibinasakan dalam keadaan adanya orang soleh pada kalangan kami? Maka Nabi bersabda, ya, walaupun ada orang salih, tetap bila turun azab semua kena. Bila idza zahara ay kathura, apabila berleluasanya al-khubuth, iaitu maksiat dan dosa. Bila maksiat dan dosa berleluasa, walaupun ada orang yang baik, maka azab tetap turun menimpa semua. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Aisyah. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Dan Abdullah bin Umar telah berbicara berkenaannya oleh Yahya bin Sa'id daripada sudut hafazannya. Bab yang ke-20 berkenaan apa yang telah datang daripada hadis berkenaan tentang terbitnya matahari daripada barat. Terus daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dakhaltul masjid, aku telah masuk ke dalam masjid, kata Abu Dzar, hina, ketika mana ghabati syamsu, sedang terbenamnya matahari. Ghabat, telah terbenamnya matahari. Waktu itu matahari dah terbenam, waktu maghrib. Maka waktu itu Abu Dzar masuk ke masjid. Wan nabiyyu jalis, dan Nabi SAW pada waktu itu sedang duduk. Maka Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri, adakah kamu tahu, aina tadhhabu hadhihi, kemanakah perginya matahari ini? Maka berkata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka bersabda Nabi, fa innaha tadhhabu, maka sesungguhnya matahari ini pergi, litasta'zina, untuk meminta izin, fi sujudi, untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peredaran orbit dia, maka dia minta izin untuk sujud kepada Allah. Fayu'zanu laha, maka Allah izinkan untuk matahari ini sujud. Wa ka'annaha, dan seolah-olah dikatakan kepadanya, utlu'i min haitsu ji'ti, terbitlah kamu daripada mana kamu datang. Maksudnya kamu terbenam dekat mana, daripada situ terbit.
Maka akhirnya fatatlu'u min maghribiha, bila tiba waktunya matahari ini tak terbit daripada timur, sebaliknya terbit daripada barat. Qal, kemudian Nabi berkata perawi, kemudian Nabi SAW telah membaca wadzalika, dan itulah mustaqarrun laha, tempat yang telah ditetapkan untuk matahari, yang mana akan tiba waktu dia terbit daripada barat. Waqala, berkata perawi, wadzalika mustaqarrul laha adalah qiraat bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kita biasa wasyamsu tajri li mustaqarril laha, tapi qiraat bacaan Abdullah bin Mas'ud berbeza. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Safwan bin Asal, Huzaifah bin Asid, Anas bin Malik, Abu Musa radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-21 berkenaan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, cuma Imam Tirmizi kongsikan sebahagian sahaja. Terus bila dah sebut qalu, tak boleh sebut qala dah. Qalu tu maksudnya qala lah. Cuma pada waktu itu perawi mereka ramai, sebab itu disebut qalu. Terus wa ghairu wahid, ada lebih daripada seorang guru Imam Tirmizi. Qalu, maka mereka berkata. Terus qalu hadatsana, daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, beliau berkata, istaiqadha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun daripada tidur, muhmarran, dalam keadaan merah wajah baginda, wa huwa yaqul, sambil Nabi berterusan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali Nabi ulang. Kemudian Nabi bersabda, wailun, kebinasaanlah untuk Arab. Sebenarnya bila Ya'juj dan Ma'juj keluar semua binasa, tetapi kenapa disebutkan Arab pada baris yang terakhir Sahara? Lianna mu'zam syarrahum, kerana kemudaratan yang lebih besar akan menimpa kepada bangsa Arab. Maka sabda Nabi, binasalah orang Arab daripada kejahatan yang semakin hampir. Sabda Nabi, futiha, telah terbuka pada hari ini, min radmi, daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadhihi, seperti sebesar ini. Wa aqada asyra, dan Nabi SAW pada waktu itu membuat isyarat dengan kiraan 10. Maka kiraan 10 dalam bahasa Arab adalah seperti dirapatkan hujung jari telunjuk dengan hujung ibu jari. Maka orang Arab pada waktu minta maaf, bukan besar tu, maksudnya besar ini. Maka jari telunjuk diletakkan pada ruas yang paling bawah daripada ibu jari. Maksud besar ni. Dalam perkiraan orang Arab kira 10 sebagai ini. Maka besar ini saja telah terbuka pada zaman Nabi daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Maka lihat kepada Sahara, intifahuha, terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda dekatnya kiamat. Fa idza tas'at, apabila telah lebar terbuka, kharaju, mereka akan keluar. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah setelah keluarnya Dajjal. Bila Dajjal dah mati, baru Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Terus hadza, kemudian minta maaf, wa aqada asyara, Nabi memberi isyarat dengan tanda 10. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin Zainab, afanahlik, adakah kami boleh binasa dalam keadaan bersama dengan kami adanya orang soleh? Maka sabda Nabi, ya, idza kathara, apabila berleluasa, al-khubuth, pada waktu itu maksiat dan dosa. Hadza hadithun. Terus baca betul-betul, fokus. Maka mereka ini adalah anak tiri Nabi, Zainab binti Abi Salamah dan Habibah binti Abi Salamah. Dan mereka meriwayatkan daripada Ummu Habibah pun Ummul Mukminin, dan Ummu Habibah meriwayatkan daripada Zainab binti Jahash yang juga merupakan Ummul Mukminin. Ummu Habibah dan Zainab adalah zaujain Nabi, isteri Nabi. Wa Ma'mar hadzal hadis an az-Zuhri wa lam yadhkur fihi an Habibah. Terus bab yang ke-22 berkenaan tentang golongan Khawarij. Al-Mariqah bermaksud golongan Khawarij. Terus
Sabda Nabi SAW, hadis riwayat daripada Zir daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakhruju akan muncul pada akhir zaman qaumun, sekelompok kaum, ahdathul asnan, usia mereka adalah muda, sufahaul ahlam, namun tidak cerdik cara pemikiran mereka. Cara pemikiran mereka tidak cerdik. Yaqra'una al-Quran, mereka banyak membaca Al-Quran. La yujawizu, namun tidak melewati pembacaan Al-Quran mereka taraqiyahum, kerongkong dan juga tengkorak mereka. Maksudnya leher mereka, Al-Quran itu tidak melewati leher mereka, apa yang mereka baca tidak sampai kepada hati mereka. Yaqulun, mereka suka berkata, min qawli khairil bariyah, daripada ucapan sebaik-baik insan iaitu Nabi. Mereka suka quote, suka sebut hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Namun pada waktu itu yang merukuna minad-din, mereka ini keluar daripada agama seperti mana keluarnya dengan laju anak panah dan menembusi sasaran. Ar-ramiyah as-saidu, maksudnya sasaran. Macam mana lajunya anak panah menembusi sasaran, lajunya mereka keluar daripada agama mereka. Walaupun mereka baca Al-Quran, walaupun mereka ini suka menyebut tentang sabdaan Rasulullah, tetapi mereka pada waktu itu sebenarnya berbeza pemahaman mereka daripada apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan ini pun adalah salah satu fitnah sabda Nabi, fitnah Khawarij. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan pada hadis yang lain daripada Nabi SAW bagaimana Nabi menceritakan sifat golongan ini yang mereka membaca Al-Quran namun Al-Quran tidak melewati bahagian tengkuk mereka, yang merukuna minad-din, mereka keluar dengan cepat daripada agama seperti mana keluarnya anak panah menembusi sasaran. Innama humul khawarij, mereka inilah golongan khawarij. Al-Haruriyah, tempat markas mereka pertama. Wa ghairuhum minal khawarij, dan di mana pun mereka berada daripada golongan khawarij. Bab berkenaan tentang al-atharah. Apakah maksud al-atharah? Akan ada golongan yang dilebihkan dalam keadaan tidak ada sebab. Mereka mendapat special treatment, dan dalam keadaan orang yang sepatutnya dapat tak dapat apa-apa. Maka ini pun akan berlaku sabda Nabi, dan Nabi ingatkan ini kepada para sahabat. Dan para sahabat mereka menghadapinya pada zaman selepas kewafatan Nabi dan juga selepas daripada kewafatan para khalifah, bagaimana mereka itu dilayan dengan cara yang tidak sepatutnya. Dipanggil al-atharah, dilebihkan orang lain berbanding daripada kamu wahai para sahabat yang sepatutnya lebih layak. Terus 2186. Maka sabda Nabi SAW, ketika mana ada seorang Ansar pada waktu itu berkata, wahai Rasulullah, ista'malta fulanan, Tuan telah melantik amil Fulan bin Fulan, walam tasta'milni, dalam keadaan Tuan tidak melantik aku. Dia bertanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, innakum satarawna ba'di, sesungguhnya kamu akan melihat selepas daripada kewafatanku asaratan bermaksud adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lain dilebihkan berbanding kamu. Fasbiru, maka hendaklah kamu bersabar. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, hadza yushiru annal atharah allati takuna ba'dah hiya ghairu mardiyah. Bagaimana orang lain dilebihkan pada waktu itu tidaklah disukai, dalam keadaan orang lain tersebut tidak layak. Maka Nabi bersebut sabarlah. Dan ini pun berlaku pada zaman kita dan zaman selepas kita. Kalaulah pada waktu itu kita rasa kita sepatutnya dapat sesuatu dan tak dapat, maka apa yang patut kita buat? Maka Nabi dah pesan sabar, kerana itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Maka sampai bila nak sabar? Hatta talqawni alal haud, sehinggalah kamu bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 2187 terus.
Maka sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kamu wahai para sahabat akan melihat selepas kewafatanku atharatan, bagaimana dilebihkan orang lain yang tidak layak berbanding kamu, wa umuran, dan kamu akan melihat beberapa perkara tunkirunaha yang kamu tidak suka. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apakah yang Tuhan perintahkan kami untuk buat? Bila ada pemimpin, ada golongan yang pada waktu itu melebihkan orang lain yang tidak layak berbanding kami, maka sabda Nabi, addu ilaihim, dalam kurungan bawah tu gariskan ilal wulah, tunaikanlah hak para pemimpin. Walaupun pemimpin itu tidak memberikan hak kamu, tunaikanlah hak pemimpin tersebut. Was'alullaha, dan mintalah kamu kepada Allah akan hak kamu. Dan ini berlaku pada setiap zaman. Ada sebahagian orang rasa dia yang lebih layak, tetapi dilebihkan orang lain yang tidak layak. Maka apa yang patut kita buat? Berikan kepada pemimpin hak mereka. Adapun hak kita, kita minta dengan Allah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus 24 berkenaan tentang apa yang Nabi telah khabarkan kepada para sahabat, bima, dengan perkara yang huwa kain, bakal berlaku sampai hari kiamat. Terus 2188. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW pernah mengimamkan kami pada satu hari salat al-asar, salat asar. Thumma qama khatiban, setelah salat asar baginda berdiri untuk menyampaikan peringatan. Falam yada', maka Nabi tidak tinggalkan sesuatu pun yakunu, yang bakal berlaku, ila qiyamis sa'ah, sehingga terjadinya kiamat. Semua tanda kiamat Nabi ceritakan. Illa, kecuali akhbarana bih, Nabi telah ceritakan kepada kami. Hafizahu man hafizah, ingat siapa yang ingat. Wa nasiyahu man nasiyah, dan lupa siapa yang lupa. Fakana, maka adalah di antara yang Nabi sabdakan adalah, inna dunya, sesungguhnya dunia, khadirah, cantik dan indah pada pandangan, hulwatun, manis pada rasa. Sebab itu bawah ditulis laziz. Maka dunia ini pada mata indah, pada rasa pun adalah menyeronokkan. Maksudnya dunia ini dahsyat, ujian dan fitnah dia. Tak ada orang yang boleh terlepas daripada ajakan dia kecuali orang yang Allah pelihara. Wa innallaha, dan Nabi bersabda, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kamu sebagai pengganti dalam kurungan umat-umat yang sebelum kamu, fiha, di dunia. Fanadhirun, maka Allah ingin melihat, kaifa ta'malun, bagaimanakah kamu melakukan tanggungjawab dan amanah yang Allah berikan. Ala, ketahuilah, fattakud dunya, berhati-hatilah kamu dengan dunia, wattakun nisa, dan berhati-hatilah dengan godaan wanita. Wa kana fi ma qala, kata Abu Sa'id, dan antara sabdaan Nabi juga, sebab dia pun tak ingat semua, beliau hanya sampaikan apa yang beliau ingat. Maka Nabi bersabda, ala, ketahuilah, la tamna'anna rajulan, janganlah sesekali menghalang kamu rajulan, seseorang, haibatan nas, akan kerana kedudukan, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu, janganlah menghalang kamu untuk berkata bihaqqin, dengan perkara yang benar, idza alimah, apabila kamu tahu benda tu benar. Jangan takut, kalaulah kamu tahu kebenaran, sampaikan kebenaran. Jangan takut tentang kedudukan, kekuatan, kekuasaan seseorang tersebut. Kemudian berkata perawi, fabaka Abu Sa'id, maka Abu Sa'id pun telah berkata, faqal, Abu Sa'id berkata, qad wallahi, demi sesungguhnya demi Allah, ra'ayna asya', banyak benda yang kami telah lihat, fahimna, dan ada benda yang kami tak mampu nak sampaikan kerana kami takut dengan apa yang bakal berlaku. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun menangis radhiyallahu taala anhu. Wa kana fi ma qala, dan antara sabdaan Nabi SAW juga adalah, ala, ketahuilah, sesungguhnya akan diletakkan likulli ghadir, bagi setiap orang yang berlaku khianat, liwaun, satu bendera sebagai tanda pada hari kiamat, biqadri ghadratihi, bergantung kepada kadar pengkhianatan dia. Lagi besar pengkhianatan, lagi besar bendera yang akan diletakkan padanya.
wala ghadrata, dan tidak ada pengkhianatan a'zam yang lebih besar, sabda Nabi, min ghadrati imam, daripada pengkhianatan melawan pemerintah. Imamin ammah adalah khalifah. Akan datang nanti pada waktu itu pemimpin yang menguasai kebanyakan dunia daripada kalangan umat Islam, maka kalaulah ada sesiapa yang menentang mereka, maka pada waktu itulah pengkhianatan yang besar. Yurkazu, maka kerana pengkhianatan dia sangat besar, akan dipacakkan liwa'uhu, bendera pengkhianatannya, indah di sisi istihi, lubang ponggongnya. Kenapa dibuat begitu? Tahkiranlah, kerana pada waktu itu nak menghina dia, maka dekat punggung dia akan dipacakkan bendera dia, menunjukkan orang ini paling besar pengkhianatan. Kenapa? Sebab dia melawan, dia pada waktu itu menentang pemerintah. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh lihat pada setiap zaman, dalam keadaan mungkin pada waktu itu ada yang kadangkala sebahagian orang tidak suka dengan pemerintah yang tertentu, jangan sampai pada waktu itu membantah ataupun pada waktu itu melakukan pengkhianatan lagi-lagi, kerana ini termasuk dalam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ma hifzina, dan antara apa yang kami ingat pada hari itu, kata Abu Sa'id juga, Nabi berpesan, ala ketahuilah, sesungguhnya manusia itu diciptakan ala tabaqatin syatta, mengikut tingkatan yang berbeza. Maka Nabi ceritakan tentang kemarahan, tentang iman dan juga kufur. Maka sabda Nabi, faminhum, ada di antara manusia yang dilahirkan beriman dan meninggal pun, dan hidup beriman dan meninggal pun beriman. Wa minhum, dan ada di antara manusia man yuladu kafira, yang dilahirkan kafir, wa yahya kafira, hidup pun sebagai seorang yang kafir, wa yamutu kafira, dan meninggal dunia sebagai orang kafir. Wa minhum, dan ada sebahagian daripada manusia yang lahir dalam keadaan beriman, hidup sebagai seorang yang beriman, namun meninggal dan mati dalam keadaan seorang kafir. Dan tingkatan yang keempat, wa minhum, dan ada daripada kalangan manusia yang lahir sebagai seorang yang kafir, hidup sebagai orang yang kafir, namun kematiannya adalah sebagai orang beriman. Ala, sabda Nabi SAW lagi tentang kemarahan, wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara manusia, al-bati al-ghadab, ada golongan yang lambat marah, sari al-fai, namun cepat hilang marah. Marahnya lambat, dan bila marah maka cepat hilang marah dia. Wa minhum, dan golongan kedua, ada pula yang cepat marah dan cepat hilang marah. Ini golongan ketiga. Maka ini adalah golongan yang fatilka bitilka, maka sikap cepat marah pada waktu itu diimbangi dengan sifat cepat marah. Pada waktu itu cepat marah dan cepat hilang marah, maka tidaklah terpuji dan tidaklah tercela, sebab dia meimbangi. Itulah maksud fatilka bitilka. Ala, sabda Nabi, ketahuilah, dan sesungguhnya ada di antara manusia sari al-ghadab, cepat marah, bati al-fai, namun lambat hilang marahnya. Dan ini adalah sifat yang tidak elok. Marahnya cepat, hilang marahnya lambat. Ala, ketahuilah, wa khairuhum, manusia yang terbaik adalah bati'ul ghadab, lambat marahnya, sari'ul fai, dan bila marah cepat hilang marahnya. Wa syarruhum, dan yang paling teruk daripada kalangan manusia, sari'ul ghadab, cepat marah, bati'ul fai, lambat hilang marahnya. Ala, ketahuilah, wa inna minhum, Nabi cerita pula tentang orang yang berhutang dan menuntut hutang. Ada daripada kalangan manusia hasan al-qada, baik cara pembayaran hutang dia, dia bayar on time, dia bayar awal. Hasan al-talab, dan bila dia minta hutang pun dengan cara yang baik. Wa minhum, dan ada di antara manusia sayyi'ul qada, teruk, buruk cara dia membayar hutang. Hasanul talab, namun baik cara dia menuntut hutang. Bila dia bayar susah, tapi bila dia menuntut dengan cara yang baik. Wa minhum, ada di antara manusia hasanul qada, cara pembayaran hutang baik, namun sayyi'ut talab, bila menuntut hutang teruk dan jahat caranya. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, ala, ketahuilah, fatilka bitilka, maka sifat ini adalah dengan sifat itu. Maksudnya tidaklah baik, tidaklah buruk. Bila baik cara dia membayar, tapi buruk cara dia menuntut.
Ala sabda Nabi, sesungguhnya di antara manusia ada yang teruk sayyi'ul qada, teruk pembayaran hutangnya, sayyi'ut talab, dan teruk juga cara menuntut hutang. Ala ketahuilah sabda Nabi, sebaik-baik mereka adalah al-hasanul qada, yang baik cara pembayaran, al-hasanul talab, yang baik cara bila menuntut hutang. Ala ketahuilah, wa syarruhum, sejahat-jahat manusia adalah sayyi'ul qada, teruk pada waktu itu pembayaran, dan teruk ketika mana nak menuntut hutang. Ala ketahuilah, sesungguhnya kemarahan itu adalah umpama bara yang ada di dalam hati manusia. Maka Nabi terangkan, Ama, tidakkah kamu melihat apabila seseorang itu marah, maka merah matanya, wantikhafi audajih, dan timbul audaj, maksudnya urat-urat leher dia. Faman ahassa, maka barang siapa yang merasai sesuatu daripada kemarahan, falyalsik, maka hendaklah dia baring di tanah, maka hendaklah berbaring untuk menghilangkan kemarahan. Qal, kemudian berkata lagi Abu Sa'id Al-Khudri, waja'alna naltafit, dan kami mula melihat ke arah matahari yang hampir untuk terbenam. Hal baqiya minha syai'un, adakah masih ada ataupun sudah terbenam? Maka sabda Nabi SAW, ketahuilah, innahu lam yabqa, sesungguhnya tidak berbaki daripada dunia, fima madha, berbanding dengan apa yang telah berlalu, kecuali seperti mana berbakinya daripada hari kamu yang sangat sedikit ini. Maksudnya kalaulah kita nak banding dengan usia dunia dengan apa yang tinggal pada zaman Nabi, seolah-olah matahari itu dah hampir terbenam. Maksudnya sangat dekat kiamat tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, Abu Zaid bin Akhtab, Huzaifah, Abu Maryam. Mereka telah menyebut bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada mereka tentang apa yang bakal berlaku sehingga hari kiamat. Kita akan sambung insya-Allah pada malam ini jam 12 malam. Kalaulah malam ini adalah 1 Ramadan insya-Allah, maka semua kelas kita Tirmizi pada siang hari pada Ramadan diubah pada malam, bertujuan dengan niat untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua di atas perhatian yang telah diberikan.